Dia masuk sekolah tu, bawa terpancing. Dia pergi kat padang tu. Dia pacak ni. Dia pun tunggu dekat padang sekolah tu. Yang panggung sambutan tu pandang. Pengetua tu lalu, pengetua sekolah. Pergi dia tegur orang gila. Dia tahu kawan tu gila. Banyak dapat ikan, dia cakap dengan orang gila tu. Orang gila tu kata apa? Ni padang lah kau gila. Nampak? Sekarang siapa gila? Kan dah cakap, jangan dilayan orang pening. Dengan kau pening sama kan. Ada satu orang gila tu, dia pegang ni kambing. Dia bawa kambing. Saya tak buat. Ada orang ni dia sihat. Ada orang gila dekat jambatan. Dia jalan lalu kat jambatan tu selisih orang gila. Dia bawa kambing pergi masjid nak sembelih. Orang gila ni tegur dia. Bawa pergi mana monyet tu? Bawa pergi mana monyet tu kan cakap jangan layan orang pening ni. Dia boleh cakap ini kambing lah. Ini kambing bukan monyet. Orang gila cakap aku kan cakap dengan kau. Aku cakap dengan kambing tu. Sekarang siapa monyet tu? Cakap. Orang dah kata dah. Janganlah layan orang gila. Orang pening jangan dilayan. Pedulikanlah tuan-tuan. Jadi hijrah ni, balik oleh cerita hijrah ni memerlukan pengorbanan. Dan bila Nabi keluar, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dimati Allah sekalian, alhamdulillah, selamat datang ke masjid. Dah kata tiba-tiba luar biasa begini kan. Adalah orang yang tak pernah datang tiba-tiba datang. Kena ucap selamat datang. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Dan alhamdulillah dengan suasana kan, yang tenang, damai, fresh. Malam tadi berapa ramai orang tertidur kan? Tertidur tanpa sempat minta panjang umur. Tiba-tiba hidup lagi pagi ni kan? Dan tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa kenapalah aku hidup lagi kan? Semua gembira kan? Dan alhamdulillah kita berupaya. Perjuangan yang paling besar sekali, pertama bapak bangun daripada tidur. Cabaran ni kot kan tak ada lah apa pun kan. Cabarannya tidur lena, tengah sedap-sedap tidur ayat dia. Satu lagi cabaran dia sejuk airnya pagi-pagi. Alhamdulillah kita berjaya mengatasi tu. Kadang-kadang orang tu dia pergi gym hari-hari, dia boleh angkat berat dalam berapa puluh kilo, sebelah tangan tu 50 kilo pun boleh, tapi selimut tak berapa gram tak boleh angkat kan. Tu dia. Dan alhamdulillah kita pula berjaya tak sampai pula ke masjid. Ada orang dapat bangun tapi semayang tepi katil je. Kita dapat sampai ke masjid. Sampai ke masjid semayang jemaah pula, alhamdulillah kan. Jadi tu macam, tapi bila kita nampak kehadiran luar biasa ni kan, adalah orang yang daripada taman-taman yang lain pun datang, daripada kawasan persekitaran pun datang kan? Dan pernah sejarah yang lepas saya datang, boleh kata tiap-tiap masjid dia ada. Yang saya datang tu dia ada kan? Jadi saya jadi takut nak bawa poin yang sama kan? Macam tu lah kan. Jadi kena tukar-tukar kan? Tapi ialah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni masih lagi dalam suasana tahun baru kan? Suasana tahun baru hijrah. Bila sebut tahun baru hijrah, kita dah tulis 1444 lah. Sekejap ya ayat dengan ayat, tiba-tiba ayat dengan ayat yang paling mahal kali, tiba-tiba ayat yang paling mahal orang kita ni sebut tiba-tiba, tiba-tiba dah masuk tahun baru kan. Dah masuk tahun baru. Maknanya apa? Maknanya ustaz sekejap masa berlalu, tak, tandanya nak mati macam tu. Nak mati dah tu, dekat dah dengan kematian. Jadi yang penting sekali sebelum mati tu naklah kita menjadi orang yang baik. Nak menjadi orang yang baik perlunya kepada perubahan. Perubahan daripada buruk kepada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Bagaimana dalam satu hadis dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan seseorang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan.
Siapa yang hijrah hanya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrah hanya adalah akan mencapai kepada keredaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrah hanya kerana menginginkan kehidupan di dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya akan sesuai dengan apa yang dituju. Hadis riwayat Bukhari. Sebab dalam hadis ni keluar macam ni, kenapa? Sebab masa tu bukan semua orang ikut Nabi hijrah kerana Allah. Ada seorang tu dia nak ikut seorang perempuan tu, dia suka sangat dengan perempuan, nak kahwin dengan perempuan. Jadi kalau dia tak ikut kan dia tak dapat kahwin dengan perempuan tu, baik aku ikut dia. Itu tu. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Kalau dia ikut apa, kalau kerana dunia, dunialah, kerana wanita itulah, maka manfaat dia sesuai dengan apa yang dituju. Tapi Nabi ada beritahu, tak ada lagi dah penghijrahan selepas Fathu Makkah, tak ada lagi dah. Yang ada cuma niat dan jihad. Yang ada cuma niat dan jihad. Maknanya nak beritahu, niat pun susah dah. Niat pun susah. Jihad tu apa? Jihad, perjuangan nak buat apa kita niatkan, lagi susah. Aku ingat nak bangun subuh lah pagi esok. Alhamdulillah dapat juga. Ada orang tu gila, aku nak tidur esok. Kau cakap lah apa-apa, kau nak pergi, kau pergilah subuh kat masjid tu. Aku nak tidur, aku nak qada tidur, aku qada tidur kan, dia cakap tu kan. Jadi mana nak tukar niat tu pun susah. Tapi orang dah niat tu pula satu hal, nak berjihad, nak buat apa dia niatkan. Dia tak biasa bangun pagi. Kalau betul makan apa, bangun pagi ni biasa untuk semua orang, tak kalah Nabi sebut. Nabi sebut pada anak dia. Nabi sebut pada anak dia, wahai putriku Fatimah, kan? Wahai putriku, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang. Bangunlah awal pagi, kan sungguhnya Allah mengurniakan rezeki daripada subuh sampailah terbit matahari. Maknanya jangan jadi seperti kebanyakan orang. Kebanyakan orang apa? Kebanyakan orang bangun lewat. Jadi Nabi dah beritahu dah tu. Maka hari ni ramai, yang tak datang lagi ramai, macam tu. Tu nisbah dia. Hari ni ramai, yang tak datang lagi ramai. Yang faham-faham lah, ya. Jadi makna kata peristiwa hijrah Nabi ni yang kita ingat peristiwa daripada Mekah ke Yathrib. Jadi bila kita sebut niat dan jihad tu susah, maknanya kalau kita niat dan nak melaksanakan tu, dia menuntut satu perkara yang disebut sebagai pengorbanan. Maka itulah tajuk kita pada hari ni. Baru sampai tajuk, mukadimah panjang, hijrah dan pengorbanan. Kalau ni baru sampai tajuk, maka ada harapan. Syamah kita akan berakhir jam 8.30 pagi. Boleh tunggu? Boleh, tuan-tuan tunggulah, saya nak balik, ya. Jadi kalau kita tengok dari segi pengorbanan, tengok penghijrahan Nabi, macam mana tak kena korban. Nabi kampung halaman dia di Mekah, Nabi membesar di Mekah, kena tinggalkan. Bukan senang nak meninggalkan Sarawak, kan? Berapa ramai lelaki Semenanjung kahwin dengan orang Sarawak, tinggal ke Semenanjung. Wah, dia dah tunjuk kawan dia. Nampak dia tunjuk kawan dia. Dia siap dia. Betul kan? Kan. Berapa ramai orang kan? Yang kita dengar biasa, isteri ikut suami, suami ikut isteri. Contoh. Bukan takut bini menakutkan. Tak adalah. Bukan ustaz, itu bukan takut, itu namanya pengorbanan. Ayat dia. Betul? Bukan senang nak tinggalkan kampung halaman. Nabi tinggalkan Mekah, tapi Nabi tidak, pun tidak. Apa halak kena pindah pula? Bila Allah perintahkan suruh hijrah lah. Macam tu jugalah. Allahu Akbar, panggil semayang kan? Banyak cerita pula. Semayang kemudian ambil mood dulu, ambil mood sampai asar tak ada mood. Macam mana? Macam tu lah. Nabi nak tinggalkan kampung halaman memang bukan susah, tapi Nabi buat sebab apa? Sebab Allah suruh.
Waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi dah tahu dah Nabi kena hijrah. Bukannya Nabi baru tahu. Masa peristiwa Isra' Mi'raj Nabi tahu dah. Jibril kata satu hari nanti Allah akan suruh kau berhijrah ke sana. Tak adalah Nabi kata salah. Pahala kena tinggal, tak nak. Itu kita. Aku dengar tak lama lagi kau akan dapat surat bertukar daripada sini, kau kena tukar ke Semenanjung, ke Negeri Sembilan. Apa hal pula? Dia kata, kenapa? Lepas tu sampai surat tu dia pun buat satu surat, mohon penangguhan selama 3 minggu. Sebab apa? Mohon penangguhan 3 minggu kerana ada urusan-urusan kerja yang masih belum diselesaikan. Itu biasa. Lepas tu dia bawa pula satu surat lagi, jumpa dengan YB kawasan, untuk sokong supaya batalkan perpindahan tu. Berapa ramai orang kita macam tu kan? Itu lain, sebab tu perintah manusia kan. Tapi kalau dia yakin dengan takdir Allah, dia yakin dengan apa yang Allah Ta'ala tunjukkan kat dia, agaknya Allah suruh aku pindah ni, bertukar angin, mungkin ada yang lebih baik. Macam tu. Rupa poin Negeri Sembilan, makan sodap menyalo-nyalo podek. Pedas betul. Saya datang ke Sarawak ni, makan bubur pedas Sarawak, daripada maghrib sampai isyak tak jumpa pedas ni kan. Rupanya pedasnya beza kan. Tapi jangan risau, makanan Sarawak sebati dah dalam diri saya kan. Tu sebab tak boleh camah lama-lama nak makan apa ni kan. Okay. Jadi mana kata kalau kita tengok penghijrahan Nabi, waktu Nabi nak keluar rumah, ada orang beritahu Nabi ni pelarian, Nabi lari. Nabi tak lari. Kan saya Nabi tahu, Allah dah beritahu awal lah kena hijrah tu. Bukannya Nabi nak bunuh aku ni, jom bla bla bla, tak ada. Jom kita lari, tak ada. Nabi keluar daripada rumah, keliling rumah Nabi bukannya kosong. Tentera kafir Quraisy dah standby nak bunuh Nabi. Yang ditawarkan 100 ekor unta untuk kepala Nabi kan. Nabi pun keluar lah. Nabi keluar, bantuan Allah sampai. Apa benda bantuan Allah? Iaitu tentera kafir Quraisy ni memandang tapi tidak melihat. Macam sekarang lah kan, semua orang pandang saya ni, dalam kepala kerja ni tak siap lagi ni kan. Dia semayang, dalam kepala dia Samsul Debat jadi tak datang. Dia tengah semayang, atas meja rupanya kunci tu. Tengah semayang, aduh baju tadi lupa jahit tepi. Semua ingat waktu semayang kan. Dia memandang, tapi ni memandang Nabi lalu pun dia tak nampak bantuan Allah. Nabi siap ambil pasir letak kepada kepala salah seorang tentera tu, letak tu, dia tak nampak pun, dia tak terasa pun pasir tu melut-lut kat kepala dia tu. Sambil Nabi baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Pernah baca tak ayat tu kan? Baca Yasin kan, kat depan kat belakang dia kata benda tembok di hadapan dia belakang, tapi dia tak melihat kan? Ada orang baca surat tu kalau nak elakkan polis nampak kita speed trap. Kena jugalah ustaz, sebab polis tu dah baca dulu. Jadi polis tu nampak kita yang tak nampak polis kan. Ingat polis tak mengaji, polis mengaji juga tau. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok kan, baca Yasin, kita baca ayat tu kan, sebenarnya perlindungan juga kan untuk kita. Tuan-tuan jangan layan orang yang cakap Yasin, baca Yasin Khamis malam Jumaat ni, jangan buat, Nabi tak buat, dia kata. Tak kisahlah, sekarang ni cerita ni bergaduh. Kenapa lah akhir-akhir ni makin banyak bergaduh, Nabi tak buat. Mikrofon ni jangan pakai. Nabi dulu tak pakai mikrofon. Semua tak boleh. Ni kapet-kapet ni semua mana ada, tanggalkan. Buang simen ni semua buang, ceramah atas ni kan. Sebab kita ni nak buat ni, kita nak buat dalam Islam ni, kita yang terbaik sebenarnya. Kalau kita mampu mengaji satu Quran, macam malam nisfu Syaban kan ada yang baca Yasin 3 kali
kan? Bacalah. Nabi kata hidupkan malam nisfu Syaban dengan amal ibadah. Kalau rajin nak baca satu Quran, baca satu Quran lagi baik. Baca Yasin 3 kali boleh. Tak larat lah ustaz, tiga kali sekali boleh? Boleh. Tak larat lah 1 kali pun. Yasin, Sadaqallahul Azim, boleh. Lepas tu kau berhentilah jadi orang tak guna kau hidup pemalih kan. Tak boleh, tak ada masalah pun. Cuma yang menjadi masalah jangan sampai mewajibkan. Mesti 3 kali. Tak 3 kali dosa, itu yang tak boleh. Tapi nak baca boleh tak? Boleh. Lepas tu siap niat baca doa awal tahun, akhir tahun, boleh baca. Bergaduh, tuan-tuan. Kita sedekahkan Fatihah pada Nabi. Contoh ada orang kan, ya Allah, aku sedekahkan Fatihah ni kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, Al-Fatihah. Kita baca. Tuan dia kan tak boleh. Sebab Nabi tak buat. Memanglah Nabi tak buat apa. Nabi sedekah untuk diri. Ya Allah, aku sedekah Fatihah untuk dia. Aku memang Nabi tak sedekah untuk diri dia. Kita ni tanda kita ingatkan Nabi, kita sayang, kita selawat, kita nak sedekah, kita nak zikir lah. Masalah. Kena tahlil tak boleh. Yang buat tahlil tu semua neraka tu. La ilaha illallah. Memanglah ada ke dekat dalam zikir kita tahlil tu? Samsul debat mana ada? Kan? Tak ada. Imam memang imam kan? Tak ada. Yang kita zikir kan, kita subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa salah? Payah kan? Jangan layanlah orang yang lahir salah bulan ni. Jangan layan orang pening-pening kan. Layan orang pening, kita pening sama tau. Layan orang pening, kita pun pening. Baik jangan layan. Kita nak buat. Niat kita lillahi ta'ala, dah. Jangan pening-pening kepala. Ada orang gila tu, dia datang kat satu sekolah. Orang gila datang kat satu sekolah. Jadi pengawal keselamatan tu, dia nampak orang gila ni. Wih, apa hal dia buat sini? Yang pengawal seorang lagi kata, biarlah, dia tu 9 tu. Dia kata 9 tu apa? Tak cukup 1 nak 10. Mana wayar dia ada short. Jadi istilah dia 9 tu. Dia kata, oh ya ke? Biarlah, dia tak kacau orang, biar. Dia bawa mata pancing. Dia masuk sekolah tu, bawa mata pancing. Dia pergi kat padang tu. Dia pacak ni. Dia pun tunggu dekat padang sekolah tu. Yang pengawal keselamatan tu pandang. Pengetua tu lalu, pengetua sekolah. Pergi dia tegur orang gila. Dia tahu kawan tu gila. Banyak dapat ikan, dia cakap dengan orang gila tu. Orang gila tu kata apa? Ni padang lah kau gila. Nampak? Sekarang siapa gila? Kan dah cakap, jangan dilayan orang pening. Dengan kau pening sama kan. Ada satu orang gila tu, dia pegang ni kambing. Dia bawa kambing. Saya tak buat. Ada orang ni dia sihat. Ada orang gila dekat jambatan. Dia jalan lalu kat jambatan tu, selisih orang gila. Dia bawa kambing pergi masjid nak sembelih. Orang gila ni tegur dia. Bawa pergi mana monyet tu? Bawa pergi mana monyet tu kan? Cakap jangan layan orang pening ni. Dia boleh cakap, ini kambing lah. Ini kambing bukan monyet. Orang gila cakap, aku kan cakap dengan kau. Aku cakap dengan kambing tu. Sekarang siapa monyet tu? Cakap. Orang dah kata dah, janganlah layan orang gila. Orang pening jangan dilayan. Pedulikanlah tuan-tuan. Jadi hijrah ni, balik oleh cerita hijrah ni memerlukan pengorbanan. Dan bila Nabi keluar daripada rumah tu, Nabi tak terus pergi rempuh ni tentera-tentera yang kat sepadan semua. Habis jalan semua ditutup dah ni. Apa Nabi buat? Nabi bersembunyi dulu dekat Gua Tur. Kalau orang tak plan, dia lain. Lagi mana kata? Tak apa, kita menyuruk sini dulu. Menyuruk situ kan. Pani baru susun saja. Tak. Nak membuktikan itu memang dah dirancang oleh Nabi pergi masuk bersembunyi kat Gua Tur tu, adalah sebab nak tanya, zaman tu dah ada handphone, telefon bimbit belum? Dah ada handphone belum? Belum ada. Pager tak ada, apa pun tak ada. Adakah Sayyidina Abu Bakar telefon pada Sayyidatina Asma? Asma, hantar makanan. Ayah dengan Nabi lapar ni. Ada? Tak ada. Sayyidatina Asma pergi menghantar makanan kepada ayah dia dengan Rasulullah untuk makan kat dalam tu. Naik bukit tu, bayangkan siapa dah pergi Mekah Madinah, dia tahu pergi Gua Sur tu tinggi tu. Sekarang dah siap dah anak tangga dia nak sampai atas. Dah ada lah sikit dah tangga-tangga tu kan.
Dulu mana ada, dan Sayyidatina Asma naik ke atas tu dengan tahap dia syarat mengandung 9 bulan. Cuba fikir, bukan pengorbanan dengan namanya tu. Kan? Sayyidina Ali baring ni dekat dalam apa? Baring dekat dalam rumah Nabi, gantikan Nabi dekat dengan selimut Nabi tu. Seronok dia dapat ganti Nabi. Pengorbanan. Contohlah imam kan, imam dengar cerita, aku dengar malam ni ada orang nak bunuh kau ni. Okeylah, dia pun tanya dengan kawan dia, kau ganti aku ke tempat tidur aku tu malam ni, kau buat kau menyamar jadi aku. Agak apa jawab kawan imam? Mam agak-agak sanggup tak dia, mam? Imam agak lah. Imam pun tahu kawan dia tak sanggup. Kawan dia kata, kau nak mati kau matilah seorang-seorang, mam kau jangan babit kawan lain, dia kata. Kan? Tak? Tapi Sayyidina Ali dengan rela hati, dan bila orang tahu, bila tentera kafir Quraisy tahu tu Sayyidina Ali, dia buat kalau dia tampar depan semua orang, kau cakap mana Muhammad, dia Asma kena tampar depan semua orang. Pengorbanan. Lepas tu Nabi berlepas 3 hari dah reda, baru Nabi teruskan perjalanan, dibimbing oleh Abdullah, dipandu jalan oleh Abdullah bin Uraikid, iaitu bukan Islam pada ketika itu. Nampak? Walaupun terpaksa pakai yang bukan Islam, tapi dia membantu Nabi. Dia yang tahu jalan, dan jalan yang diikut adalah jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Macam tu. Okey, boleh? Boleh lah tu. Sikit-sikit lah kan. Lama-lama pandai lah. Kan? Immigration tu pun dah heran lah semalam. Hai, tiap-tiap bulan datang? Dia kata. Tiap-tiap bulan datang. Bayangkan Jadi makna kata jalan tu tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Dan bila sampai berhari-hari jalan, Sayyidina Abu Bakar ni menjaga Nabi, kejap-kejap depan, kejap-kejap belakang, kejap-kejap depan, kejap-kejap belakang. Sampai aja di Quba, bina masjid. Tapi taklah seindah Masjid Quba pada hari ni. Kan? Masa tu dengan tulang 4 kerat Nabi, alhamdulillah dapat bina Masjid Quba. Kemudian bila sampai saja ke Yathrib, kan, Nabi disambut oleh penduduk-penduduk Yathrib dengan sangat gembira. Mereka dah tahu dah akhlak Nabi, bicara Nabi, kelembutan Nabi, semua tak sabar nak jumpa Nabi. Kan? Bila sampai Nabi, semua bersyair. Kan? Syair yang popular, yang grup Marhaban Berzanji perempuan selalu baca itulah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Happy tau, senyum, muka ada senyum. Ini Tala'al badra alaina. Tak tahulah, sedih kalau Nabi dengar, pusing balik aku rasa. Kan? Dia mesti happy kan, macam tu, gembira. Tala'al badru alaina. Dia kata setelah telah datang bulan purnama kepada kami. Bulan purnama. Kan? Macam Piramli nyanyi lagu apa, malam bulan di pagar bintang, macam tu habis kuat. Kita nampak bulan purnama datang, mau tak happy kan? Macam tu lah gembiranya. Jadi kesimpulan nak bagi tahu pengorbanan. Antara yang ikut Nabi, bayangkan pelopor-pelopor hijrah salah seorangnya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni cukup banyak bisnes. Ada homestay, lebih kurang lah, saya tak ada sebab homestay terkejut dulu mana ada homestay. Jadi adalah bisnes-bisnes yang banyak. Dia kena tinggalkan bisnes, bukannya apalah tinggal, tak, bukan tu. Dia siap ajak semua, mari kita ikut Nabi. Dan dalam perjalanan dia hanya bawa 2 benda je dekat tangan dia. Ceteka. Dia bawa apa? 2 dekat tangan dia. Apa dia? Korang ni sedap dengan cerita Cina kan. Cubalah teka sekali. Pemenangnya akan dapat tiket percutian di Family Park.
Nama taman ni tak ada tapi dia bawa dekat tangan dia bawa dua barang dia, iaitu minyak dan keju. Dia bawa minyak dan keju. Dalam perjalanan jalan sampai sana kan puak Ansar dan Muhajirin dipersaudarakan oleh Nabi. Jadi Abdul Rahman bin Auf sebab kau bisnes, Nabi persaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi'. Dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ni kaya kan, saudagar yang kaya. Sa'ad bin Rabi'. Ini pula Husain Lempoyang, saudagar unta leher panjang. Tak adalah, mana ada. Kau jangan catit tu, jangan salin. Husain Lempoyang tu yang Piramli tu, jangan Sa'ad bin Rabi' ni kaya. Sa'ad bin Rabi' siap tanya, wahai Abdul Rahman bin Auf, kau nak apa? Aku ada tanah-tanah banyak, ladang kurma banyak, kau pilih je kau nak yang mana. Kau cakap mana kau nak. No thank you. Macam tu. So saya cakap lah, dia kata tu, dia kata semoga Allah memberkati kamu wahai sahabatku, wahai saudaraku. Aku tak mau. Allah, tak nak dia. Kalau macam tu aku dah ramai isteri, mana satu kau nak? Kau beritahu je. Dia bukannya terus bagi tau. Kau ambil ni, yang ni pemalas ni aku dah tak nak. Bukan. Ni yang mana satu kau nak? Kau cakap open tender. Kalau kita lah, betul ke ni? Kalau kita lah, betul ke ni? Kita siap pilih. Saya ambil yang ni lah. Agaknya macam tu lah kan? Tak. Dia tidak mengambil kesempatan atas kebaikan saudara dia. Hari ini orang bukan ambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Hari ini berapa ramai manusia ambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Sedap ayat tu. Ambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Orang tengah susah, lagi disusahkan. Aku boleh tolong kau dengan satu syarat. Motor kau tu tinggal kat rumah aku. 14 hari kau tak bayar, motor ni aku punya. Setuju tak setuju? Gila. Dia tengah susah, kesempitan. Hari yang ke-13 dia naik flight pergi Semenanjung saja. Orang tu tak boleh jumpa dia. Bang, saya datang nak rumah abang tapi abang tak ada. Tak kisahlah, kau kenalah cari aku kat Semenanjung. Motor tu aku punya. Contohlah. Aku dengan Messi mana nak? Aku tak nak. Semoga Allah memberkati kamu. Aku tak mau. Habis kau nak apa wahai Abdul Rahman bin Auf? Cukuplah kau tunjukkan kat dekat aku ni mana jalan menuju ke pasar. Aku nak berniaga kat sana. Masalahnya memanglah dia tunjuk jalan. Masalahnya dekat sana di pasar Yathrib ni, pasar Madinah ni, didominasi, dimonopoli oleh peniaga-peniaga Yahudi. Berbekalkan dua barang tadi, minyak dan keju, Abdul Rahman bin Auf mula berniaga di sana. Dan bila berniaga di sana, nak buat modal. Alhamdulillah, tak lama selang beberapa ketika, beberapa minggu, beberapa bulan, Nabi berselisih dengan Abdul Rahman bin Auf. Dipanggilnya, wahai Abdul Rahman bin Auf, kau kahwin ke? Sebab Nabi terbau bau wangian orang berkahwin. Dulu standard bau wangi yang orang kahwin macam mana. Sekarang dah terlampau banyak. One Drop perfume kan, minyak wangi Samsul Debat perfume, SD perfume, sedap bau dia. International. Tapi saya tak bawa lah, dah habis kan, macam tu kan. Tapi memang betul, makna kata bau-bau wangi-wangian tu. Kau kahwin ke? Ya benar ya Rasulullah, aku berkahwin dengan seorang wanita Ansar. Mana orang situ, kahwin orang situ. Jadi Nabi doakanlah, Nabi pun doakanlah kesejahteraan. Dan semenjak pada doa Nabi itulah, apa juga yang disentuh oleh Abdul Rahman bin Auf memang bertukar menjadi emas. Maksud dia tu, dia buat apa pun menjadilah, berniaga apa pun alhamdulillah. Dan Abdul Rahman bin Auf memang tak pernah kedekut. Setiap peperangan dia akan menyumbang. Abdul Rahman bin Auf. Masa itulah Nabi kata, kau janganlah tak buat majlis, buat walimatul urus sekurang-kurangnya seekor kambing. Nabi kata, maknanya siapa yang buat kenduri kahwin tu sunat, buat banyak kali pun sunat. Faham orang lelaki?
Tak ada maksudnya buat majlis. Yalah, anak ramai, anak kan kejap-kejap anak ni kahwin, janganlah sangka buruk. Orang perempuan dah sangka buruk aja. Jadi mana kata pahala walimatul urus kan. Jadi nak beritahu Abdul Rahman bin Auf ni sangat kaya. Kerana apa? Kerana orang-orang Yahudi sendiri suka berurus niaga dengan dia. Sebab dia tak menipu, dia jujur, dia amanah. Bayangkan mana nak cari peniaga beli barang tu, beli barang RM1,000, jual balik RM1,000 macam tu. Dia beli unta tu modal dia RM1,000 dinar, jual balik RM1,000 dinar. Mana cari? Apa soalan kita? Untung kat mana? Niaga apa ni kan? Rupa-rupanya dia dapat untung pada tali yang mengikat unta tu. Tali tu macam-macam warna, biru, kuning, hijau, semua warna ada. Jadi siapa yang beli tu, harga tali tu berapa? 2 dinar, 1 dinar atau 2 dinar saja harga dia. Jadi pagi ni menjawab persoalan, bukan bang toke-toke Cina, bukan. Yang mengajar sistem volume tu Abdul Rahman bin Auf dah lama buat dah volume. Beli banyak, dapat banyak. Macam tu. Macam tu lah. Dan kekayaan Abdul Rahman bin Auf, kalau cerita unta-unta, rumah, kediaman, duit apa semua, tak boleh nak cakap lah. Ditaksirkan duit dia hari ni, kalau dinilaikan dengan duit hari ni, lebih 370 juta. Dan kalau setelah kewafatan Nabi, kebajikan isteri-isteri Nabi ni Abdul Rahman bin Auf jaga. Setiap isteri Nabi nak ke pasar, ada 2 dah escort bodyguard yang akan iringi untuk angkat barang, beli barang tu. Semua ditanggung oleh Abdul Rahman bin Auf. Gaji dia pun semua Abdul Rahman bin Auf bayar. Kalau urusan jual beli harta tanah apa semua Abdul Rahman bin Auf uruskan. Dan Abdul Rahman bin Auf bayar kepada keluarga mangsa perang Badar. Keluarga yang terlibat, ahli keluarga yang terlibat dengan perang Badar, yang terkorban ke tak terkorban ke, yang terlibat dengan perang Badar, ahli keluarganya dapat insentif. Ayat kita insentif. Abdul Rahman bin Auf bagi berapa nilaiannya? Setiap satu keluarga tak kurang RM400,000 duit kita hari ni. Itulah Abdul Rahman bin Auf. Jadi tak salah jadi kaya. Tapi untuk makluman semua, Abdul Rahman bin Auf adalah salah seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Allah. Tapi dia paling lambat sekali sampai kat syurga. Sebab harta dia banyak kena tanya. Sahabat tanya, kenapa kau lambat wahai Abdul Rahman bin Auf? Aku banyak soalan kena jawab, dia kata. Jadi terpulanglah tuan-tuan. Nak jadi kaya, lu fikirlah sendiri. Kan, macam itulah kan. Nak jadi kaya nanti banyak kena tanya. Kan, pengorban tu sebabnya kalau jadi kaya jangan kedekut, dan isunya satu lagi, bila kita nak berubah ni, sebenarnya kan saya kata tadi susah nak berubah, memerlukan pengorbanan. Pertamanya kenapa? Kerana manusia ni dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Tu sebab dia susah nak berubah. Contoh paling senang lah yang saya yakin akan mendatangkan perubahan pada wajah lelaki. Perubahan yang susah adalah meninggalkan perbuatan merokok. Kan berubah tu, berubah yang muka ni. Dia dah mula dah, dia kata kan? Betul. Belum pernah lagi kajian menunjukkan isap rokok mendatangkan protein dalam badan. Gambar dekat kotak rokok tu, gambar jantung terbakar. Macam tu juga isap rokok tu, tak ada dia peduli dah. Tak lama besok rokok tu dah tak susun dalam kotak lagi dah, dia susun kat mayat tu. Rokok, bagi rokok 2 batang tu, ambil dekat hidung mayat tu, kat hidung, kat telinga dia letak. Macam tu juga dia beli tu. Dan tu sebab saya selalu cadangkan cara yang paling senang. Saya tahu susah nak tukar tabiat merokok ni, tapi cuma kita buat je. Saya ada seorang kawan saya, dia isap rokok memang heavy smoker lah. Dia isap rokok tu kalau habis tu dia buang terus sambung, 30 batang sehari. Kita buat macam ni, minggu ni 30 batang sehari, minggu depan 29 batang sehari, seminggu 29 sampai Ahad.
Minggu satu lagi 28 batang sari. Minggu satu lagi 27 batang sari. Minggu satu lagi mati. Contoh. Biarlah mati dengan tahap kita sedang berusaha nak berhenti merokok. Jadi Allah tahu dia ni tengah berusaha, ya Allah, berhenti merokok, mati dia. Tak apalah, dia tengah usaha. Aku Maha mengetahui. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Ini suruh berhenti merokok, dia pun sokok. Ustaz ke apa tu? Kau tengok tak imam apa tu? Dia pun sokok. Apa hal lah ustaz tu nak ajar kita? Orang beritahu banyak kali di masjid-masjid di Pulau Pinang, di Kedah, dia lekat besar frame tu, keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan kat luar masjid letak fatwa hukum merokok tu apa. Baru-baru ni pun keluar lagi kan, merokok haram. Anda nak berubah, nantilah dulu, fikir dulu. Susah tapi sebab tak nampak sebab berubah. Lagi satu, susah dah selesa. Dan satu lagi, kenapa susah nak berubah? Kenapa memerlukan pengorbanan? Kita tengok balik macam mana Nabi pernah sebut, akan tiba masanya nanti umat Islam akan didatangi, dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia, seolah-olah ingin menjamah makanan, ingin menjamah hidangan. Sahabat tanya, kenapa? Adakah pada ketika itu umat Islam dah tak ramai? Bahkan umat Islam pada ketika itu ramai sekali, tapi tak ubah umpama buih di lautan. Tak kuat, buih di lautan, kejap meletup, kan? Malahan dicabut perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam terhadap umat Islam ni. Kenapa jadi begitu ya Rasulullah? Maka jawab Nabi, kerana pada ketika itu umat Islam hari inilah dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Penyakit wahan ni penyakit apa? Influenza, COVID-19. Orang Sarawak dia tak faham COVID-19. COVID-19 boleh faham. COVID-19 boleh faham. Cuba cakap COVID-19 Ustaz, COVID-19 kita tak faham kan? Jadi bila dilanda penyakit wahan ni, penyakit apa? Dua penyakit. Penyakit cinta dunia dan takut mati. Duit dah banyak, susah nak berubah tu. Duit dah banyak kan? Kita kena siap cakap, duit aku, sekali aku lah. Apa masalah kau? Jangan cakap macam tu. Kita akan dipersoalkan duit tu daripada mana kita dapat, ke mana kita belanjakan, semua akan ditanya. Duit tukar sport rim hari-hari, bukan hari lah, selalu tukar sport rim. Telefon kejap-jap tukar, main lagi. Sofa tiap-tiap tahun tukar, sofa so good. Langsir jajap tukar. Siapa suruh tukar langsir selalu? Terbalikkanlah, corak dia akan berbeza. Tahun depan pusing ni, naik tentu pula. Tahun satu lagi terbalikkan pula, yang belakang ke depan, depan ke belakang. Contoh lah, boleh ada duit untuk tu, tapi nak sedekah kat masjid, Allahu Akbar, mengecewakan, kecewa, hampa, merana kan? Iyalah. Lalu tabung tu, sebabnya tabung yang lalu tu saja pihak jatuh kuasa masjid bukan tak ada bajet, ada saja dia tak tukar minyak tayar tu, biar ada berbunyi sampai dah tabung tu. Kan? Awal bulan RM1, tengah bulan RM1, hujung bulan dapat gaji RM1. Air Citra keluar RM1. Tak lama lagi ni bajet ni, demi menghargai penyaur awam, maka kita umumkan insentif one off dibayar berdasarkan penyaur awam sebanyak RM500. Apa benda 500? Maka sudah tentulah RM1 juga yang sampai ke masjid. Allahu Akbar, lemah betul. Dia kalau bagi itu biar datang kesan. Dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Yang kita cinta kita kena bagi. Lalu tabung, tengok dalam wallet ada dua line je, satu RM5, satu RM100.
Ustaz, saya bagi RM5 sebab saya sayang RM5 tu. Ni nak nipu siapa cakap? Aduh, berkira dengan Allah Ta'ala. Tu sebabnya Allah kira rezeki nak bagi kat kita. Rezeki datang daripada siapa? Rezeki daripada Allah. 3 hakikat rezeki daripada Allah. Pertama, punca rezeki kita tak tahu. Kita tak tahu kan? Saya tak pernah fikir sebelum naik kapal terbang selalu. Dulu masa nak naik kapal terbang, seronok. First saya naik kapal terbang, ke mana saya? Pertama kali saya naik kapal terbang tu, saya ke mana? Saya kali pertama adalah ketika saya berada di universiti di London dulu. Bukan London, Lendu Alu Gajah Melaka. Masa tu ada program misi akademik. Ke mana? Ke Sarawak. Sarawak adalah destinasi pertama saya bila menaiki belon. Sikit-sikit lah, sikit-sikit kan. Sigit-sigit lama-lama okey lah kan. Sigit okey. Tak masuk pandai ni. Jadi first pergi Sarawak. Lepas dah beberapa kali pergi, tiba-tiba masa saya dah kahwin kan, isteri saya ingat dia bayang lah, dia pandai cakap orang putih. Dia memang boleh communicate in English. So you know, masa dia nak ikut saya pergi Sarawak, saya nak pergi Sarawak tu, sekali saya kena mengajar debat dekat Unimas. Masa tu, bang nak ikut, dia kata. Rupanya dia tak pernah naik kapal terbang. Saya yang dah 3-4 kali ni belagak macam banyak kali sangat. Masa tu lah sianya tak pernah naik. Saya kata, kau tak payah bayar duit ceramah aku, tak payah. Kau gantikan beli tiket flight isteri aku ni. Dia pun belilah tiket flight. Dapatlah isteri saya naik. Bayangkan, tu rezeki Tuhan tentukan. Macam mana dapat naik kapal terbang? Tuhan tentukan. Nah, first time saya ingat naik kapal terbang, nak duduk kat sayap, dia kata. Nak duduk kat sayap, kau nak duduk kat luar tu, kata. Dia nak duduk kat cermin, nak tengok sayap, cakap lah betul-betul. Nak duduk kat sayap kat luar tu, kata. Tapi rezeki pertama punca Tuhan tentukan. Kadang-kadang orang tu kaya sebab apa? Sebab tanah. Orang tu kaya sebab apa? Sebab isteri dia rajin bagi duit kat dia. Bininya kaya, hartawan kan, isteri dia bagi modal berniaga, berjaya dia berniaga. Contohlah. Dan punca rezeki tak tahu. Rupanya suami dia kata, abang sebenarnya ada harta-harta yang abang tak pernah keluarkan lagi. Daripada bank mana bang? Daripada Isketam Bola. Keluarkan daripada bawah tanah tanamnya. Ini dulu abang simpan sikit-sikit. Ya, betul. Mana kita tahu punca? Pertama, hakikat rezeki daripada Allah, punca. Kedua, kadar berapa banyak Allah tentukan. Dan ketiga, bila kita dapat pun Allah tentukan. Jadi kenapa tak yakin? Dalam surah An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muragaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. So jangan risau. Bagi je, niat di jalan Allah. Aku bagi ni Allah kerana-Mu ya Allah. Singgit masalahnya. Kalau kata nak kaya, kenalah bagi lebih sikit. Percaya cakap saya. Terutama orang datang masjid. Paling berbulan. Sebab Nabi kata barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan 2 amalan ni. Nabi pesan apa? Pertama, sedekah subuh dan juga solat 2 rakaat sebelum subuh. So yang datang tadi kebanyakan, boleh kata semua sampai, yang sampai awal tadi semua sembang subuh 2 rakaat. Tengok hari ni rezeki apa? Dapat tengok Samsul Debat. Betul? Dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Kan? Tadi orang perempuan ambil gambar, dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Samp the sand. Kan, kat kawan-kawan dia. Untunglah kawan cakap kan. Semalam dekat KLIA 2 kan, yang jaga kaunter tu macam biasa tengok lah, dia kata. Lepas tu Pak saudara saya tanyalah, siapa? Datuk Adi Putra kan. Saya kata bukan. Saya punya gelak lah 2 kali dah ni.
Saya puas masuk dalam bilik air tengok tang mana sama. Itulah kan. Itu pun rezeki juga namanya. Akhir-akhir ni orang baru perasan. Tak tahulah di putera macam saya ke saya macam di putera. Tak tahulah. Siap datuk tu disebut tu. Allahu Akbar. Jadi mana kata kita jangan risau. Kadang-kadang kita kerekut tadi RM5 dengan satu, bagi RM5. Kita terasa 100 tu kita punya. Kita rasa kita punya. Keluar je start motor. Perasaan minyak habis. La ilaha illallah, minyak tak isi. Tolak sampai sesen minyak. Isi lah RM10. Sebab dia tak main lah minyak kuning. Dia si hijau. Baru betul kan. Habis dah RM10, tinggal RM90. Lepas tu baru jalan keletak. Tayar bocor pula masa ni lah kau nak bocor. Pergi bengkel motor tukar dengan tiup. Dia tak pakai tiup lagi, pakai tiup dengan tayar pun dah tak dah rosak, bunga dah habis, tukar habis lagi RM40. RM40 campur RM10 tadi RM50, tinggal RM40. Tengah tunggu tayar tu, tengah buat kat bengkel, telefon bunyi. Hello. Apa dia? Isteri telefon. Abang kat luar ke? Abang sebelum balik abang tolong beli ni, beli beras, beli tepung, beli gula, beli ni. Alah. Singgah pula dekat pasar raya tu beli. Habis lagi RM25. Dah habis RM25. Lepas tu baru bawa barang keluar, tersempat kawan lama. Woi, hutang aku RM15 tak bayar lagi. RM15. Habis sudah, hanya mana satu punya? Yang RM5 tadi yang dalam tabung tu kita punya. Letak 100 dekat dalam tadi kita punya, insya-Allah yang lagi RM5 tu dapat besar manfaatnya. Ya, macam saya hari ni, niat je kerana Allah, mudah-mudahan saya yakin lepas ni ada makanan. Dah saya rasalah. Jauh-jauh datang tak ada benda. Kan? Daripada Seremban datang air kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada lagu gurau je. Tak ada hal tu Jadi tu dia Wan. Cinta dunia, terlampau cinta dunia jadi kedekut. Bila makin banyak harta-harta dunia, dia makin susah dia nak keluarkan duit. Dan begitu juga satu lagi, dia takut mati. Takut mati pun mati, berani pun mati. Mati tetap mati. Itu sebab Nabi kata, manusia yang paling cerdik adalah manusia yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Ada satu hamba Allah ni di Seremban, baru dia ni Bilal mandi jenazah. Lelaki Allah yarham ni, dia sebelum dia meninggal dunia, dalam sebulan seminggu tu dia dah tukar semua nama-nama tanah, nama rumah dia bagi, nama kat isteri dia pun bagi lah. Lepas tu dia siap tulis, dia siap beritahu dekat isteri dia, besok aku dah tak ada tu, dekat atas para tu ada duit untuk kau belanja. Ada dalam 2,000 ke 3,000 atas tu. Bila dah meninggal baru isteri dia ingat. Suami dia cakap tu. Susah nak dengar cara dapat isteri macam tu. Isteri yang lain belum mati lagi dah tengok betul tak ada atas tu. Kan? Tengok memang dia tinggal 3,000 ke 5,000, saya tak ingat. Anak dia cerita sendiri. Bayangkan. Ingat pernah dengar kan cerita masjid di Seremban, Masjid Bandar Baru Senayan tu, yang ramai orang datang. Ramai yang datang bergambar, bukan semayang ni, ambil gambar, ramai pengantin-pengantin ambil gambar. Tak, Masjid Bandar Baru Senayan tu nak cerita, dia beli tanah sahaja untuk diwakafkan 6.5 juta. Kos pembinaan masjid tu 100 juta lebih. 100 juta, dan dia buat reka bentuk di dalam tu macam hampir-hampir menyerupai Masjid Nabawi. Dalam tu lah ada satu ruang semayang dia tu. Dan dia yang paling mahal sekali adalah dia dah buat satu petak siap-siap dekat dalam masjid tu, dekat kawasan masjid tu, kalau dia mati besok situ tanam. Dan dia pesan jangan beritahu orang siapa dia yang menyumbang ni, jangan beritahu.
Tapi orang tahu jugalah sebab dia baik. Orang tahu siapa dia. Jadi mana kata kita jangan jadikan cinta dunia dan takut mati ni sebagai penghalang. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Macam-macam sebab. Allah nak cabut nyawa, cabutlah, tak cepat tak lambat. Tu sebab Syekh Ibrahim Adham kata, ni yang terakhir lah, Syekh Ibrahim Adham kata, kalau kamu nak buat maksiat, kamu jawab 5 soalan ni. Dia kata. Apa soalan ni? Yang pertama, cari tempat yang mana Allah tak nampak kau. Cari. Mana datang semua tempat Allah nampak. Kedua, soalan kedua, jangan makan rezeki yang Allah bagi. Makan rezeki lain. Tak boleh dah. Soalan ketiga, jangan duduk atas muka bumi Allah, cari muka bumi lain. Mana datang ada satu tanah berbuka kat Sarawak, dia kata. Tentu pun Allah nak punya. Yang keempat, waktu malaikat maut datang nak cabut nyawa kau, kau minta tangguh. Boleh tak? Wahai manusia, aku nak cabut nyawa kau hari ni. Macam ni lah, nak pergi dengan camah lu. Petang kan datang. Boleh macam tu? Tak lepas dah. Kalau dah sampai depan tu, memang tak cepat tak lambat, sesaat tu lah masa dia. Kita bukan Nabi. Nabi lain. Nabi Allah siap beritahu dengan malaikat maut, kau pakai lawa-lawa, kau nak jumpa kekasih aku, kau bagi salam dulu, kalau dia bagi masuk baru kau masuk, dia tak bagi masuk jangan kau masuk. Itu Nabi. Kita dah depan muka je lah. Tahu. Dan yang kelima, waktu kau dah mati besok nak masuk dalam neraka, maka kau minta tangguh, bagi aku beramal dulu, nanti baru kau tentukan aku layak masuk syurga ke tak. Tak boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Kan? Akhirnya jangankan 5, 1 pun tak boleh jawab. Kan? Jadi kesimpulannya, janganlah buat maksiat, tuan-tuan. Berubahlah kita daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Jadi tuan-tuan sekalian, rasa cukuplah cakap tu. Memanglah kalau ikutkan hati nak lama-lama lagi, kan? Tapi yang paling penting sekali, hidup kita ni nak selamat, dalam nak buat perubahan dalam hidup, 5 aksesori ni kena ada dalam diri kita. 5 aksesori yang kena ada. Yang pertama, kena sabar. Kan? Imam, Bilal, jawatankuasa masjid, kena sabar. Nak dapat seramai ini memang susah. Tapi alhamdulillah, dia akan berterusan selepas ini. Modal dia panggil Samsul Bat hari ni, alhamdulillah. Kan? Jadi insyaAllah lepas ni dia akan terus datang. Tu semangat yang kita nak. Ya? InsyaAllah ramai lagi yang tahu. Kan? Jadi makna kata, hidupkan rumah Allah ni. Kena sabar. Sabar buat aktiviti, sabar. Kan? Kadang guru takmin tu, ini je. Kan? Tak apa, 5 orang. Macam yang saya ceramah dulu lah. Yang datang 6 orang je. Seorang tidur. Yang 2 orang tu tidur, beria tidur. Yang 2 orang tu kejap-kejap bila air, kejap-kejap bila air. Tinggallah seorang macam ni menang. Rupa pokak kan seorang tu. Kan? Tapi nak macam mana? Tak apalah. Sabar. Itu adalah pengorbanan kita. Sabar pertama. Kedua, syukur. Hidup kena banyak syukur. Syukur ni adalah vaksin kepada penyakit hati. Penyakit tamak, penyakit sombong, penyakit dengki, hanya boleh selesai dengan syukur. Kadang tak dapat dia syukur, walaupun nama dia Syukur bin Syukri. Syakar, Syakir, semua syukur tu nama maksud dia. Yang ketiga, tawakal, serah pada Allah. Yang keempat, redha apa juga Allah bagi kat kita. Dan yang kelimanya, ikhlaskan hati kita. Ada 5 ni, selamat hidup insyaAllah. Ini saya bagi pesan ni. Itulah bingkisan yang boleh saya berikan hari ni. Ya, sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Kenapa ikhlas ni senang hati? Kenapa? Sebab ikhlas ni kita buat sesuatu tak harapkan ganjaran manusia. Buatlah apa pun. Kan? Kalau orang tu mengharapkan pengiktirafan manusia, dia akan kecewa.
harapkanlah pengiktirafan kepada Allah. Itulah yang lebih membahagiakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Ucapkan terima kasih banyak, sebab saya kena habis awal, sebab yang lama bergambar nanti kan, saya tahu umur nak bergambar je kan, jangan risau, saya okey je, gambar tegak RM10, gambar rebah RM15 masuk dalam tabung masjid ya. Okey, jadi tuan-tuan dan sekalian, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan.